Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair ya fattah ya fattah. Ya alimu ya alimu bika nasta'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa. Persamaan 12.45 tengah hari waktu Malaysia dan 7.45 pagi waktu Madinah. Kita sambung pengajian tadabbur juzuk amma 10 surah terakhir. Dan kita masuk pada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ini buaya insyaAllah ya. Surah Al-Ma'un ini buaya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Surah ini dia adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah dan dia ada 7 ayat ya. Jadi surah ini adalah surah Makkiyah pada pendapat jumhur para ulama. Dan ia pula adalah surah Madaniyah mengikut pendapat Ibnu Abbas dan juga Qatadah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berpendapat sebahagian surah ini turun di Makkah dan sebahagiannya lagi turun di Madinah. Wallahu alam bissawab. Jadi, kenapa dipanggil surah ini surah Al-Ma'un? Kerana di hujung surah ini Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang menghalang daripada pemberian. Maksudnya ada jiran-jiran dia ke minta tolong, dia tak nak tolong. Barang-barang yang asas. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Okey. Saya mute ya, saya mute Ibu Hamidah, saya mute Ibu ya insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tafsiran dia ya. Firman Allah Taala, ara'aita. Ara'aita di sini maksudnya adakah engkau tahu ataupun tahukah engkau? Jadi ibu ayah, di sini ada soalan, bukan soalan nakkan jawapan. Bukan soalan nakkan jawapan ya, tapi di sini soalan untuk memberi makna ta'ajub, memberi makna ta'ajub. Okey, memberi makna ta'ajub. Tahukah engkau? Okey, ataupun adakah engkau tahu ya? Ara'aita apa ni? Ya. Ara'aita alladhi orang yang. Tahukah engkau wahai Muhammad akan orang yang orang yang yukazzibu maknanya mendustakan. Yukazzibu mendustakan, bukan berdusta tetapi mendustakan. Mendustakan maksudnya dia tak percaya. Mendustakan maknanya dia tak percaya. Apa yang dia tak percaya? Yukazzibu, mereka orang yang mendustakan biddin, dengan adanya hari pembalasan. Jadi ad-din maksudnya pembalasan ataupun penghisaban. Hari pembalasan, hari penghisaban. Pasal tu kita baca Maliki Yaumiddin surah Fatihah yang menguasai hari pembalasan. Ad-din dengan makna pembalasan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula fadzalika Allah Taala menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan
orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu. Jadi Allah sebut fadzalika, demikian itu adalah allazi, dia yang yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim, yang menolak ataupun yang tidak menghiraukan ataupun yang mengherdik anak yatim, yang tidak mempedulikan anak yatim. Jelas ya? Yang menzalimi anak yatim. Okey. Wala yahuddu, dan dia tidak yahuddu, memberi tidak memberi kata-kata semangat, tidak memberi galakan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan dia tidak berusaha untuk menggalakkan orang bagi makan pada orang-orang susah. Bahkan dia menghalang lagi. Bahkan dia tak mempedulikan orang-orang susah. Okay. Jadi ayat yang pertama tu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, qala Ibnu Abbas nuzilat fil Asi ibni Wa'il As-Sahmi, diturunkan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada juga yang kata ia diturunkan pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada juga yang kata ia diturunkan kepada Abu Jahal. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bertanggungjawab menguruskan harta anak yatim. Maka kepada seorang anak yatim lah, maka budak tu datang padanya dalam keadaan tidak berpakaian, maksudnya dalam keadaan pakaian tak cukup, dan dia minta hak dia, minta hak dia sendiri, bukan harta orang tadi. Itu harta anak yatim tapi diamanahkan mereka jaga, tiba-tiba mereka tak nak bagi. Mereka tak nak bagi. Jadi mereka ni termasuk golongan orang yang yadu'ul yatim. Mereka mengherdik ataupun tidak mempedulikan anak yatim. Wala yahuddu, dan mereka juga tidak memberi galakan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhussu nafsahu wala ahlahu wala ghairahum ala it'amil miskin al-muhtaj. Mereka tidak memberi galakan pada diri sendiri pun, tak bagi galakan pada keluarga, pada selain mereka. Mereka tak nak bagi makan ataupun memberi galakan untuk bagi makan kepada orang-orang miskin yang berhajat, yang memerlukan. Kenapa mereka tak nak bagi makan? Kerana mereka bakhil, mereka kedekut. Kedekut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Itu kamu semua tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak memberi galakan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini sifat tercela yang ada pada para pembesar Quraisy khususnya lah. Siapa dia miskin? Ai al-faqirul ladzi la yamliku syai'an aw la yajidu kifayatahu. Orang fakir yang tak ada apa-apa pun. Dia tak ada apa. Dia tak ada apa dah usaha, tapi dia memang Allah uji dia, hidup dia fakir. Ataupun dia dah usaha tapi tak mampu untuk cara hidup dia. Jadi orang begini kalau dia minta tolong, kita tolong, insya-Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat 4, fawailul lil musallin. Fawailun, maka wail. Wail maksudnya kebinasaan, kecelakaan. Ya, azab kepada al-musallin, lil musallin, kepada orang-orang yang sembahyang. Sembahyang pun dapat azab juga. Sembahyang pun masuk neraka. Macam mana tu? Jadi Allah Ta'ala tafsirkan ayat keempat tadi dengan ayat kelima, iaitu siapakah orang-orang yang sembahyang tu? Allazina, orang-orang yang hum, mereka, an solatihim, daripada solat mereka, sahun, mereka lalai. Maksudnya mereka lalai daripada sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. Saya nak tanya ibu ayah semua, ibu ayah semua confirm ke? Kalau ibu ayah sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat, boleh khusyuk sampai habis? Waalaikumsalam Kak Lisa, Alhamdulillah. Kak Lisa, ibu ayah semua, saya nak tanya, yakin ke dalam 4 rakaat sembahyang zuhur ataupun asar, ibu ayah memang takkan lalai? Ada tak memang dia tak lalai langsung dalam sembahyang?
Ada tak kita sembahyang, kita teringat itu, teringat ini? Biasa tak? Biasa kita akan, biasanya kita dah usaha khusyuk macam mana pun, tiba-tiba kita akan teringat itu, teringat ini, tiba-tiba ingat tak masak lauk lagi, suami nak balik, kan? Contoh kan? Tak pergi pasar lagi. Saya nak tanya Ibu ya, itu lalai dalam sembahyang ke lalai mengenai sembahyang? Ibu ya, lalai itu dalam solat ke lalai daripada solat? Itu kita lalai dalam solat. Dalam solat, lalai dalam solat tak sama dengan lalai daripada solat. Apa contoh lalai daripada solat? Dia tangguh sembahyang sampai akhir waktu baru nak sembahyang. Itu lalai daripada solat. Jelas ya? Ataupun depan bila tak ada orang dia tak sembahyang. Bila ada orang barulah dia sembahyang. Itu lalai mengenai solat. Tapi lalai dalam solat, dia mungkin dia jaga solat 5 waktu dia kat masjid, jaga solat berjemaah, tapi dalam sembahyang dia pun dia terlalai. Itu lalai dalam solat. Jadi yang Allah sebut sekarang ni buah ya, lalai dalam solat ke lalai mengenai solat, tentang solat? Dalam ke tentang sekarang dalam ayat ni? Allah sebut an solatihim. Allah gunakan an, bukan fi solatihim. Kalau fi solatihim, lalai dalam sembahyang. Kalau macam tu seorang pun kita takkan masuk syurga. Pasal apa? Kita pasti akan lalai. Jadi Allah sebut dengan rahmatnya Allah Ta'ala, lalai daripada sembahyang. Maka jadi apa cara selamat ibu ayah, terutamanya ayah-ayah? Ya, cara selamat untuk kita dapat pahala sembahyang tu pukal. Pahala sembahyang tu dapat penuh bila solat berjemaah. Kita solat fardu berjemaah, apa-apa kekurangan dalam sembahyang tu Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala bagi pahala penuh, bagi pahala full, bukan macam tu. Jadi imam yang kita akan bergantung pada bacaan imam dan sebagainya lah. Tapi kita kena belajar lah, jangan tak belajar pula untuk tahsin solat kita, elokkan solat kita. Jelas semuanya ya. Jadi Allah kata fawailun lil musallin, kepada orang-orang yang sembahyang, allazina, iaitu orang-orang yang an solatihim, daripada sembahyang mereka, sahun, mereka lalai. Maksudnya apa? Tafsiran dia ay fa khizyun wa adzabun lil munafiqin allazina yu'adduna as-salata ahyanan tadhahuran. Kecelakaan dan azab kepada orang-orang munafik yang tunaikan sembahyang pun kadang-kadang, itu pun nak tunjuk-tunjuk ke orang. Dan juga wallazina hum ghafiluna anha, dan orang-orang yang lalai daripada sembahyang. Ghaira mubalina biha, yang tak peduli pasal sembahyang. Kalau nak berjalan musafir mana, dia tak fikir nak sembahyang kat mana, tak fikir nak jamak kat mana aku nak singgah sembahyang. Betul tak ibu ayah? Ni saya nak tegur sikit ni yang meniaga-meniaga pasar malam ke apa ke. Kalau ada yang meniaga pasar malam, boleh meniaga pasar malam silakan, tapi fikirlah maghrib tu nak sembahyang kat mana, isyak nak sembahyang kat mana. Maghrib tu waktu ramai orang, kita nak sembahyang kat mana? Tak apa ustaz, saya sembahyang dekat tempat meniaga je, saya sembahyang, seorang lagi jaga. Tuntutan kita sembahyang berjemaah ibu ayah, sembahyang berjemaah. Boleh meniaga mana-mana pun buatlah, usaha macam mana pun kerja kita buatlah, tapi jaga sembahyang kita. Kalau tak, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi kalau orang tanya pada saya, macam ni kalau orang tu dia meniaga pasar malam, pastikan dia meniaga tu, dia dah fikir, solat maghrib nanti dekat mana. Katakan dia kena solat dekat pasar juga, boleh? Tak solat kat pasar, boleh, silakan. Tapi tutup gerai, sembahyang berjemaah dengan pekerja kita. Sembahyang berjemaah kat tapak tu, usahakanlah macam mana pun, kan? Lepas tu sambung meniaga, tutuplah dalam 10 minit ke, sembahyang jemaah sama-sama. Kalau nak keberkatan. Itu tak saya kata ibu ya? Ke tak setuju? Setuju tak? Meniaga lah apa, bawa teksi ke apa ke, pastikan sembahyang tu kita jaga. Kalau tak jaga sembahyang, dapatlah banyak mana pun tak ada keberkatan dalam kita punya rezeki tu. Kita nak berkat. Boleh ya, insyaAllah. Okey. Dan orang-orang lalai ni macam mana sifat mereka? Mereka sembahyang tu tak peduli. Bukan sembahyang pasal nakkan pahala ke redha ke, tak ada. Mereka sembahyang pasal terpaksa je. Tak fikir pun dengan sembahyang ni aku selamat daripada neraka. Dengan sembahyang ni Allah redha pada aku. Dia tak fikir benda-benda tu. Yang dia fikir, sembahyang dah kena suruh aku sembahyang je lah. Tak sembahyang kan kena marah pula.
Macam ni sifat orang-orang yang lalai, buayah ya. Dan mereka tak takut pun kalau tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang mereka tak takut, tak rasa berdosa pun tinggal sembahyang. Buayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hati-hatilah insya-Allah ya. Dan tafsir sebut walam yaqul fi solatihim sahun. Allah tak sebut fi solatihim, Allah sebut an solatihim. Lianna sahwa fi asna'i salati mughtafarun ma'fun anhu. Kerana lalai dalam sembahyang diampunkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah kerana dia bukan sengaja kita buat. Kita dah cuba tapi masih lagi terlalai, itu tak ada masalah. Allah Ta'ala terima insya-Allah ibu ayah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, alladzina hum yura'un. Sikit lagi. Alladzina iaitu orang-orang yang siapa lagi mereka yang mendustakan hari kemudian ni, hari akhirat, iaitulah alladzina orang-orang yang hum mereka semua yura'un. Orang-orang yang sembahyang yang dicela ni siapa? Orang-orang yang sembahyang ni riak, menunjuk-nunjuk. Macam mana maksud dia tu? Ai ulaika as-sahina an salatihim hum alladzina yura'una an-nasa bi salatihim in sallu. Mereka ni kalau mereka sembahyang untuk tunjuk ke orang saja, ataupun mereka nak menunjuk pada manusia apa saja perbuatan baik mereka. Maksudnya apa mereka buat baik apa pun semua nak tunjuk ke orang. Semuanya nak orang tahu. Apa benda dia buat baik semua nak tunjuk pada orang. Ini orang-orang yang riak. Orang-orang yang riak. Supaya apa? Supaya orang puji mereka. Buat baik sedekah ke orang, tunjuk. Apa ni, buat konten sedekah ke orang semua boleh. Itu antara dia dengan Allah lah, betul. Tetapi bahaya kerana di situ boleh mendatangkan penyakit riak, menunjuk-nunjuk amal pada orang yang buayah ya. Kena hati-hatilah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wayamna'unal ma'un, dan mereka menghalang orang daripada berbuat baik. Menghalang orang daripada berbuat baik. Apa dia maksud al-ma'un? Al-ma'un maksudnya ismun likulli ma yata'awaruhun nas bainahum. Benda yang mana sesama manusia ni kalau nak pinjam tu tak kisah. Nak pinjam sesama kita ni tak kisah. Contohnya apa? Contoh kita tak ada baldi, nak pinjam baldi orang sebelah. Boleh tak? Boleh, benda biasa, kapak ke, pinjam apa? Pinjam benda-benda keperluan rumah yang mungkin dia tak ada, dia nak pinjam orang sebelah, jiran kita nak pinjam. Tiba-tiba kita ni tanpa ada apa-apa kesusahan pun, kalau dia pinjam pun tak ada rugi apa pun pada kita, itu pun kita tak nak bagi pinjam. Contoh macam itulah. Macam itulah contoh ya. Lainlah kalau kereta benda mahal-mahal cerita lain lah. Benda asas keperluan rumah. Dia nak cangkul tanah rumah dia, tapi dia tak ada cangkul. Nak pinjam cangkul kita kejap. Bukan keperluan pun nak beli cangkul. Pinjam kejap je cangkul kita. Kita tak bagi contoh. Macam tu ya. Ataupun dia pergi kedai, gula dah habis. Kita ada gula. Kita ada gula dan kita ada kelebihan gula tu. Kita tak nak bagi pasal apa? Pasal kedekut. Pasal kedekut. Orang macam ni bahaya ibu ayah ya. Maksud daripada yamna'unal ma'un. InsyaAllah ya. Fahaula'il munafiquna la ahsanu ibadata rabbihim. Mereka adalah orang-orang munafik yang tidak memperelokkan ibadah kepada Tuhan mereka. Wala ahsanu ila khalqihi, dan mereka tak berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadi sesama makhluk, sesama manusia kita buat baik. Benda yang keperluan asas, benda-benda yang kalau nak pinjam ke apa ke tak ada jadi masalah pun, bagi je pakai. Jangan sesama kita makhluk manusia ni pun kita tak elok pelaku kita pada mereka. Itu ibu ayah ya, Allah larang. Hatta wala bi'arati ma yantafi'u bihi wa yusta'anu bihi ma baqa'i ainihi. Demikian juga tak nak bagi pinjam benda yang tak luak pun. Kita bagi pinjam barang pada orang, barang tu tak luak pun kita tak nak
buat baik kat orang tu, sedangkan dia dalam keadaan terdesak, kita tak nak buat baik pada dia. Orang macam ni termasuk dalam golongan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Sedikit kesimpulan apa dia makna riak ni. Okey, apa dia makna riak ni? Hakikat riak apa dia hakikat riak? Talabu ma fid dunya bil ibadah. Dia nakkan dunia melalui jalan ibadah. Dia ibadah tapi dia nak dunia di balik ibadah dia. Dan dia nakkan kedudukan pada hati manusia. Dia nak orang pandang tinggi pada dia. Riak ni ada beberapa jenis. Antaranya riak dia memperelokkan keadaan dia. Dia pakai cantik, dia ada rumah cantik, rumah besar, pakaian, kereta mewah, dengan tujuan dia nakkan pujian daripada manusia. Orang pandang tinggi pada dia kerana harta dia, kerana pakaian dia dan sebagainya. Itu riak. Ataupun riak ni dia pakai pakaian cepat-camping, rumah buruk, tapi dia nak orang panggil dia zuhud. Itu pun riak. Kenapa pakai baju cepat-camping ni? Kenapa pakai kereta dah buruk ni? Kan? Kenapa? Tak apa. Nanti dalam hati dia nak orang panggil dia, tak apa. Nanti orang panggil aku ni orang yang zuhud, aku tak cinta dunia. Dia tinggalkan dunia kerana nak dipanggil cinta orang yang zuhud, itu pun cinta dunia. Itu pun cinta dunia yang buaya. Berhati-hati. Ataupun dia riak dengan kata-kata dia. Dia kata perkataan dia nampak hebat, nampak perkataan dia nampak tersusun dan sebagainya, dan dia nak dianggap orang yang terpelajar, nak dianggap orang yang hebat dan sebagainya. Ataupun dia satu orang yang dari segi percakapan dia nampak macam dia hentam orang-orang yang cinta dunia ni. Dia hentam. Ataupun dia bagi nasihat agama. Tapi masa yang sama dia pun tak amal apa yang dia buat. Itu orang riak. Dia bagi nasihat agama, tapi masa yang sama dia pun tak nak buat apa yang dia cakap. Itu orang-orang yang riak yang menunjuk. Mudah-mudahan saya dan ibu ayah semua kita terpelihara daripada sifat-sifat ini insya-Allah. Setakat itu sajalah insya-Allah ya. Setakat itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada ibu ayah semua. Mohon doakan urusan saya dipermudahkan ya di Madinah ni insya-Allah. Saya akan balik ke Malaysia dalam 6 hari bulan nanti insya-Allah ibu ayah ya. Terima kasih banyak semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.